Bismillahirrahmanirrahim. Tolong tutup suara kepada Kak nama puan. Tutup suara. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi untuk menambah keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi untuk untuk pengetahuan kita semua, kita menyambung hadis yang 22 yang lepas, iaitu saya baca sikit penerangannya supaya puan-puan boleh ingat balik ya, sebab minggu lepas lama dah tu ya. Kita ingatkan balik, kita akan kaitkan balik ya. Okey, saya baca dia punya penerangan hadis dulu ya. Okey. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, pelajarilah ilmu agama dan ajarkanlah dia kepada orang ramai. Maksud kita belajar ilmu agama, dah pandai, ajar kepada orang pula. Pelajarilah perkara-perkara yang difardukan dalam Islam dan ajarkanlah dia kepada orang ramai. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah dia kepada orang ramai. Kerana sebenarnya aku seorang yang akan mati seperti makhluk-makhluk yang lain. Dan ilmu juga akan diambil kembali oleh Tuhan dan hilang lenyap. Dan akan lahirlah berbagai-bagai fitnah kekacauan, sehingga akan berselisih dua orang dalam satu perkara yang difardukan, yang mana tidak dapat seorang pun yang boleh menyelesaikan perkara yang diperselisihkan itu ya. Jadi yang minggu lepas kita dah lihat, iaitu perintah belajar dan mengajar. Ya, kita dah faham dah huraiannya. Maksud kita disuruh supaya belajar dan mengajar ya. Mula belajar dulu, dah pandai, boleh mengajar. Okey, yang kedua dia kata amaran tentang kehilangan ilmu dan akibatnya. Nabi larang kita ni supaya rajin belajar, takut nanti kehilangan ilmu. Ilmu ni akan diambil balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab Rasulullah SAW ialah yang menyampaikan ilmu agama. Rasulullah ya, zaman Rasulullah lah yang menyampaikan ilmu agama kepada sahabat-sahabat semua. Dan baginda juga seorang manusia yang akan mati. Rasulullah SAW juga akan mati. Sebab apa? Dia juga manusia ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa semuanya akan mati. Jadi Nabi pun akan mati ya. Masa itulah Nabi beritahu dia akan mati. Tapi sekarang Nabi dah wafat kan. Dan baginda juga seorang manusia yang akan mati. Maka baginda menyuruh umatnya belajar dan mengajar. Nabi suruh kita belajar. Usia-usia kita ni lagilah kena banyak belajar. Dah pandai dah belajar, dah faham banyak dah, boleh mengajar. Belajar dan mengajar segala jenis ilmu pengetahuan. Ilmu ni banyak. Ilmu agama lah diutamakan ya. Jadi
kita kena belajar. Lepas belajar dah pandai mengajar, ya. Jadi dia kata belajar dan mengajar segala jenis ilmu pengetahuan yang disampaikannya. Nabi nyampaikan ilmu tu pada sahabat, sahabat sampaikan kepada sahabat lagi, sampailah kepada kita hari ini. Kerana dengan kecuaian belajar dan mengajar, maka ilmu pengetahuan akan berangsur-angsur hilang. Kalau kita tak mau belajar ilmu, ilmu akan hilang. Di mana hari ini contoh ya, saya pergi ke beberapa buah kedai yang jual kitab-kitab lah. Ya. Kalau tempat saya di sana, kedai jual kitab ni di Bagan Serai lah, kedai Arab. Ada 2 kedai Arab di situ ya. Memang jual kitab-kitab agama, memang banyak lah. Ya. Bila kita tanyalah kitab, saya nak beli kitab sekian. Maka penjual kitab tu kata kitab tu dah tak ada sekarang ni. Kita tanya kenapa tak ada? Dia kata orang dah tak baca dan mereka pun dah tak jual, dan cetakan pun terhenti lah. Berarti ilmu tu dah nampak tu, dah nak stop takat tu lah. Tu pengajian kitab, beberapa kitab lah. Kalau banyak kitab lagi kita tak mengaji, maka cetakan dia pun terhenti, jualan dia pun stop, maka ilmu tu akan hilang, ya. Jadi maksudnya ilmu ni akan berangsur-angsur hilang. Antaranya pula hilang ilmu ni, jadi cetakan kitab pun dah tak dibuat, ya. Jualan kitab pun dah terhenti, kitab jenis-jenis kitab tu lah, ya. Nama-nama kitab tersebut. Dan juga orang yang mengajar pun, kalau katalah ada alim ulama yang mahir dalam kitab tersebut, alim ulama tu meninggal dunia. Bila meninggal dunia tak ada orang boleh mengajar, maka hilanglah ilmu tadi. Sehingga kan perkara-perkara fardu yang seseorang mesti mengerjakannya pun akan berlaku padanya perselisihan dengan tidak didapati orang yang boleh menyelesaikannya. Bila ilmu ni hilang, diambil balik oleh Allah Ta'ala, akan timbullah nanti zaman kejahilan. Ya, maksudnya anak cucu kita nantilah akan timbul zaman kejahilan, di mana bila berlaku sesuatu masalah, maka mereka tidak dapat menyelesaikannya. Contohnya dekat akhir zaman nanti akan berlakulah, di mana ada orang azan tapi nak jawab azan pun tak reti. Bunyi azan, habis azan nak jawab azan tak reti. Ada berlaku kematian tapi nak menguruskan jenazah tadi, ya, tak ada orang yang pandai menguruskan. Habislah ya, itu akhir zaman lah. Kemungkinan masa tu kita pun dah tak ada dah, ya. Itu tinggal zaman anak cucu kita nantilah, ya. Okey, tu maksudnya Nabi pesan kita supaya selagi ada ilmu ni belajar. Banyak ilmu yang perlu kita belajar. Bukannya belajar Al-Quran saja, termasuklah kitab-kitab lain, termasuklah kitab faraid, kitab ilmu tauhid, ya, kitab ilmu tasawuf, kitab fiqh, kitab macam-macam lah. Ilmu-ilmu ni kita kena pelajari, ya, insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita masuk hadis yang ke-23, ya, bawah tu. Okey, kita baca sama-sama dulu. Yang tadi boleh faham kan, amaran Nabi tadi tentang kehilangan ilmu tadi, faham kan? Okey, sekarang kita masuk tajuk baru, hadis yang ke-23, kita baca sama-sama. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala udu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisata fatahlika. Artinya daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Jadi Abu Bakrah menceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jadikanlah dirimu orang alim. Nabi suruh jadikan diri kita orang alim. Alim ni bermaksudnya yang berilmu, yang berpengetahuan, yang tahu maksudnya, ya. Okey. Jadikanlah dirimu orang alim. Orang alim ni sebab apa? Sebab dia rajin menuntut ilmu, dia belajar sampai dia alim. Alim tu maksud tahu, faham, ya.
Atau orang yang menuntut ilmu. Nak jadi orang alim ni nampaknya tak berapa nak ada harapan lah. Jadi kita jadi yang kedua mudah-mudahan. Atau yang kedua tadi, orang yang menuntut ilmu. InsyaAllah kalau jadi orang menuntut ilmu, InsyaAllah kita boleh, ya. Yang ketiganya, atau orang yang selalu mendengar pelajaran agama. Suka dengar ilmu-ilmu agama. Dia buka radio, dia buka TV, ya, dia buka ceramah-ceramah agama, dan dia sendiri hadir ke majlis ilmu, ya. Itu orang yang ketiga. Orang pertama tadi dia kata jadikan ilmu orang alim, itu yang pertama. Atau orang yang menuntut ilmu, itu yang kedua. Atau orang yang selalu mendengar pelajaran agama, itu yang ketiga. Ataupun orang yang mencintai, cinta ilmu, cinta tu suka, ya, suka lah bila dengar ada macam ilmu tu, seronoknya rasa nak pergi, rasa nak ikut, tu maksud cinta ilmu, ya. Tiga golongan yang tersebut, dia sebut tiga sebenarnya empat tu, ya, tak apalah, yang mendengar pelajaran agama dan mencintai ilmu agama tu boleh gabungkan satu pun boleh, ya, gabungkan jadi satu, ya. Dan janganlah engkau menjadi daripada golongan yang kelima. Golongan kelima tu apa dia? Yang dengan sebabnya engkau akan binasa. Golongan kelima ni tak suka menuntut ilmu, tak suka melihat orang pergi majlis ilmu, dan tak minat belajar ilmu. Dia lah, ya. Dia tengok orang pergi menuntut ilmu pun dia meluat, dia sakit hati, ya. Tu orang yang kelima itu. Fatah lika tu binasalah engkau. Binasa, orang tu binasa, rosak. Kerana apa? Kerana dia tak mencintai langsung ilmu, ya. Okey. Hadis riwayat daripada Bazar, ya. Hadis yang ke-23 ini menyuruh supaya tiap-tiap seorang menentukan sikapnya terhadap ilmu agama. Huraiannya kita tengok, huraiannya. Tiap-tiap seorang dikehendaki menentukan sikapnya terhadap ilmu pengetahuan agama dengan salah satu daripada 4 cara. 4 cara di atas tadilah yang kita baca tadi, iaitu menjadikan dirinya orang alim. Nak jadi orang alim ni kena tentu ilmu lama, paling kurang 25 tahun. Paling kurang. Kita menuntut ilmu sampai dah 25 tahun. 25 tahun tu dalam proses menuntut ilmu ya. Tak termasuk hal lain. Ya. Jadi dia kata 4 cara tadi menjadikan dirinya orang alim yang mengajar. Ya. Orang alim yang faham ilmu dia boleh mengajar. Ya. Contohnya, kalau kata saya mengajar pun saya masih lagi dalam proses menuntut ilmu. Maksudnya saya menuntut ilmu tak sampai kata 25 tahun lagi ni. 25 tahun tu maksud proses dia menuntut ilmu saja. Nak jadi orang alim tu proses menuntut ilmu dah makan masa sampai 25 tahun. Duduk pondok 25 tahun. Pandai lah. Ya. Belajar sampai 25 tahun. Tapi kita ni maksudnya ada campur-campur aduk dengan lain. Tak cukup lah kalau bilangan 25 tahun tadi tak cukup. Jadi dia kata menjadikan dirinya orang alim yang mengajar. Tengok tok-tok guru mengajar. Sebab dia banyak ilmu. Dia cakap keluar ilmu saja-saja ya. Setiap percakapannya terisi dengan ilmu. Tu orang yang banyak ilmu. Disebut orang alim. Atau tak boleh jadi orang alim, jadi orang kedua. Atau orang yang belajar. Kita ni kena belajar. Tu boleh, insya-Allah kita boleh jadi orang belajar. Suka belajar ilmu. Dengar tok guru datang ke tempat kita nak mengajar pelajaran. Contoh dia ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu faraid, ilmu fiqh. Kita hadirkan diri, kita pergi. Karena aku nak fahamkan ilmu, ya. Jadi dia jadi orang kedua, itu orang yang belajar. Jadi sama-samalah kita berazam pada diri kita supaya mau jadi orang kedua ni suka untuk belajar. Atau orang yang mendengar syarahan-syarahan agama. Telinga dia suka dengar syarahan-syarahan agama. Bagus. Dia suka dengar lagu. Tak maulah lagu-lagu yang boleh melalaikan, tak boleh ya.
Jadi biarlah kita ni suka dengar syarahan-syarahan agama. Ataupun orang yang mencintai dan menghargai salah satu daripada 3 golongan yang tersebut dengan menurut jejak langkahnya. Jadi ataupun jadi orang yang cinta kepada ilmu. Cinta tu suka. Kalau orang malam ni ada majlis ilmu di mana-mana, ya ke, seronoknya. Aku nak pergi dah. Kalau tak pergi pun dia rasa rasa teringin nak pergi tapi tak dapat pergi, ada masalah apa-apa. Kadang kalau kita tak dapat pergi majlis ilmu, kita tanya kat kawan yang hadir. Macam Google Meet ni maksudnya kita terlepas, kata kita ada hai tadi. Kita boleh tanya pada kawan. Tapi kalau ada rakaman, saya hantar rakaman, boleh dengar balik. Ya, insya-Allah. Jadi maksudnya dia cinta pada ilmu, suka pada ilmu, suka mendengar ilmu, suka menuntut ilmu. Dengan sikap yang demikian, seseorang itu terjamin untuk mendapat keselamatan dan kebahagiaan. Orang yang cinta pada ilmu ni, dia kata dia terjamin untuk keselamatan dan kebahagiaan. Bahagialah dia, selamatlah dia. Sama ada dalam perkara jasmaninya maupun rohaninya. Luaran dia pun selamat, dalaman roh dia pun selamat. Jadi kita kena ingat, dalam diri kita, maksudnya kita 2 benda yang kita kena bagi makan. Satu, makanan luaran ni, jasmani. Jasmani ni kita makan nasi, makan apa, itu makanan luaran kita lah. Rohani ni makanan roh. Makanan roh kita ni contoh dia, bila kita nuntut ilmu, roh kita kenyang. Bila kita baca Quran, roh kita kenyang. Bila kita solat-solat sunat dan puasa sunat dan sebagainya, roh kita kenyang. Jadi kita kena bagi makan roh kita ni. Rohani, disebut rohani ni maksudnya dalaman kita ni lah, ya. Bagi orang untuk ilmu tu roh dia gemuk lah. Kita takut jasad kita nampak gemuk, badan kita nampak gemuk, tapi roh kita kurus sangat. Sebab apa kurus? Sebab kita tak bagi makan. Ngaji Quran dak, untuk ilmu dak, zikir dak, solat-solat sunat, puasa-puasa sunat tak buat. Roh dia kurus sangat, tak bagi makan. Jadi kena bagi makanan roh tadi. Makanan roh tadi yang sebaik-baiknya, ya. Kerana ia sentiasa dalam jagaan ilmu pengetahuan. Orang yang cinta ilmu tadi ni, dia sentiasa, maksudnya dalam jagaan ilmu pengetahuan. Dia dipimpin oleh ilmu dia dalam hidup dia, ya. Yang memimpinnya ke jalan yang benar. Orang yang ada ilmu tu lah, tengok, dia dapat berlaku amal ibadat dengan baik, berakhlak mulia, ya, bermasyarakat dengan baik, kerana dia ada ilmu tadi. Ilmu dia tadi digunakan, ya. Dan memberinya kesedaran untuk memilih yang baik daripada yang buruk. Orang ada ilmu dia pilih. Nak buat dosa kan, nak buat pahala. Nak buat pahala, buatlah yang pahala tadi. Dia tahulah pahala tadi baik, ya. Tapi orang tak ada ilmu, pilih antara dosa dengan pahala, nak yang dosa, na'udzubillah, ya. Jadi kita boleh, kalau kita nak buat satu, fikir ni dosa ke pahala. Kalau dosa, jangan buat. Kalau pahala, okey buat. Dan dia dapat memilih yang baik daripada yang buruk, dan yang hak daripada yang batil. Yang hak tu yang benar, daripada yang batil, yang salah. Yang salah jangan buat, ya. Tu bagi orang yang berilmu. Dia dipimpin oleh ilmu dia. Tapi kalau tak ada ilmu, hidup dia pun tengoklah, ya, tak sempurna. Adapun golongan yang kelima, yang dia kata golongan kelima tadi ni, cinta ilmu pun tak mau dengar, ilmu pun tak mau, nuntut ilmu lagi tak mau. Adapun golongan yang kelima, iaitu yang tidak termasuk dalam salah satu daripada 4 golongan tersebut. 4 golongan tadi, pertama, jadikanlah dirimu orang alim. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tak jadi orang alim, jadilah orang yang suka menuntut ilmu. Yang ketiga, atau jadi orang yang selalu suka mendengar ilmu. Yang keempatnya iaitu jadikanlah dirinya orang yang mencintai ilmu. Itu yang keempat, ya. Yang kelima tadi, apa pun tak suka. Menuntut ilmu tak suka, cinta ilmu pun tak, dengar ilmu pun tak mau, semua tak mau, kan.
iaitu yang tidak termasuk dalam salah satu daripada 4 golongan yang tersebut, maka mereka adalah golongan yang binasa. Golongan kelima ni, apa tak mau, untuk ilmu tak mau, jadi orang alim tak mau, apa semua tak mau, maka dia tergolong dalam golongan binasa. Binasa tu rosak, ya. Kerana mereka tidak ada pimpinan yang dengannya mereka dapat membezakan di antara yang benar dengan yang salah. Dalam hidup dia pun, orang tak ada ilmu macam mana hidup dia? Hidup dia pun masuk banyak ke arah yang salah. Dia tak dapat beza baik dengan buruk, pahala dengan dosa. Jadi dia hidup ikut suka hati dia, ya. Jadi binasa dia kata. Imam Al-Mawardi menyatakan bahawa orang yang menganggap ilmu syarak itu tidak ada faedahnya dipelajari dan lebih baik sahaja ditinggalkan. Ada orang kata, alah belajar semayang, belajar puasa, belajar wuduk, belajar taharah, apa semua tu tak ada bagus pun, tak ada faedah pun. Dia kata, ya, sebenarnya orang itu tenggelam dalam kesesatan. Orang yang kata macam tu, orang tu sesat. Kita pergi masjid ramai-ramai belajar ilmu agama tu, tak ada faedah, dia kata, ya. Orang tu sebenarnya sesat, dia kata, tenggelam dalam sesat, ya. Dan jauh daripada mendapat hidayah petunjuk Allah. Orang macam ni, dia jauh daripada mendapat hidayah petunjuk Allah. Dia tak mau, maksudnya tambahkan ilmu, fahamkan ilmu, maka hiduplah dalam kejahilan tu, ya. Dia takut orang yang hidup dalam kejahilan, contoh dia tak faham bab aurat, ya. Masih dedahkan aurat, pakai tudung tapi pakai t-shirt tangan pendek kalau orang perempuan, ya. Jadi dia tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk, masih macam tu, ya, dalam kejahilannya. Serta ia termasuk dalam golongan yang kelima, iaitu yang binasa. Orang yang kata belajar ilmu syarak ni tak ada faedah ni, dia masuk dalam golongan yang kelima, iaitu golongan yang binasa. Na'udzubillah, ya. Golongan binasa ni kita takutlah, ya. Sebab apa? Allah Ta'ala murka kepada orang yang tak minat untuk menuntut ilmu. Jadi kita ni sama-sama bila ada kuliah ilmu, sama ada dalam Google Meet ke ataupun di masjid ke, di surau ke, hadirkan diri. Kenapa? Time-time kita umur macam ni lah, kita kena banyak menuntut ilmu. Andai kata kita mati dalam menuntut ilmu, mati syahid dalam menuntut ilmu, mati yang baik, ya. Jadi kita banyak masa lapang. Jadi kita pergunakan masa lapang kita tadi untuk menuntut ilmu, ya Allah. Bagilah aku faham ilmu, ya Allah. Bagilah aku suka untuk menuntut ilmu, ya Allah. Kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita untuk faham ilmu, ya. Walaupun kita pergi untuk ilmu tak faham banyak, faham satu pun alhamdulillah. Boleh faham banyak lagi bagus, ya. Sebab tu dia suruh kita mencatat. Sebaiknya kita mencatat, ada pen, ada buku tulis khas untuk pengajian ilmu agama, supaya kita dapat catat, ya, apa-apa yang diterangkan oleh tuan guru tadi, ya. Ilmu yang perlu kita tuntut tu penting dalam kehidupan kita, ya. Jadi untuk hadis yang ke-23 tu dah habis dan saya bawakan, iaitu saya petik daripada kitab Jawahar Mawduh wa min bihatil qulub, iaitu kata Abi Darda, ya. Abi Darda kata apa? Al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi wa sairun nasi hamajun la khaira fihim. Abi Darda kata, bermula orang yang mengajar, ya, dan orang yang belajar itu, orang mengajar dan belajar itu kita bersekutu. Bersekutu tu geng. Geng tu sama-sama lah, ya. Bersekutu kedua-duanya pada kebajikan, dalam kebaikan. Orang belajar pun dapat kebaikan, orang mengajar pun sama-sama dapat kebaikan. Dan sekalian manusia seperti lalat atas muka binatang, tiada kebajikan pada mereka itu. Yang belajar dan mengajar ni yang ada kebajikan dalam hidup, ada kebaikan, ada pahala dan sebagainya.
Yang tak mau belajar yang lain-lain tu adalah seperti lalat atas muka binatang. Lalat tu atas muka lembu contohnya. Ada faedah tak? Tak ada faedah. Kalau kita tengok kalau lembu ni apa, lalat hinggap atas muka dia, dia duduk geleng gini. Dia tak suka. Dia tak, orang yang tak menuntut ilmu tu ataupun orang yang tak mengajar tu, dia tak adalah dia seperti lalat duduk atas muka binatang. Tak ada faedah, tak ada kebaikan. Masya Allah, ya. Jadi bersyukurlah pada Allah sekiranya puan-puan, tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak selalu berada dalam majlis ilmu, selalu dalam menuntut ilmu, ya. Walau di mana saja kita berada, ya. Secara Google Meet ke, ya, secara berhadapan dengan tuan guru ke, yang bersemuka, ataupun mendengar syarahan-syarahan agama ke, ya, semua tu adalah kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata lagi, saya masukkan ini, ya. Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min an yusalliya alfa rak'atin tatawu'an. Ni saya petik daripada kitab lain. Sebab ada yang dia baca ni pendek, dia kait dengan kitab lain pula, ya. Sabda Nabi SAW, Nabi kata, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, bab contohnya bab toharah, bab bersuci saja contohnya, ya. Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, beramal tu dia buat, dia ikut macam mana nak toharah tadi, ya, nak bersuci tadi, maka dia buat, ya. Atau tiada beramal dengan dia, ataupun dia belajar tapi balik dia tak amal. Contoh, kita belajar bab sunnah-sunnah, amalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Contoh, nak masuk bilik air, baca doa dulu sebelum masuk, kan. Dia belajar tapi balik dia tak buat pun. Hak ni dia belajar tapi tak buat. Hak yang pertama tadi, orang pertama tadi dia belajar dan dia amal, dia buat. Orang kedua ni dia belajar tapi dia tak amal, kata. Adalah ia lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Tu dia. Jadi nampaklah di situ, iaitu orang yang belajar ilmu ni, dia kata sama ada dia beramal atau tak beramal, tapi pahala dia tadi, kelebihan dia tadi dalam bentuk ilmu tadi lebih afdal, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Tapi kalau kita dah belajar tu ilmu, sebaiknya kita amal lah. Jangan kita tak amal pula, kan? Tu yang terbaik. Tapi dia nak cerita bahawa baiknya orang untuk ilmu tu, besarnya ganjaran orang untuk ilmu tu, lebih afdal daripada dia sembahyang sunat sebanyak 1000 rakaat. Sembahyang sunat 1000 rakaat memang tak mampu kita buat, ya. Yang sikit-sikit ni pun kadang-kadang Allah ada malas, ada letih, rasa tak larat dan sebagainya. Tapi kita nak pahala besar dalam hidup kita, kita selalu berada dalam majlis ilmu kita. Lebih baik daripada kita sembahyang sunat 1000 rakaat, ya. Contoh pagi ni perempuan dah solat sunat, baru berapa rakaat, ya, duha 2 rakaat, lepas tu campur-campur lain-lain lagi, tak sampai lagi pun kadang 10 rakaat. Dia kata lebih baik kita daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Hebat tak tu, ya. Jadi kita nak pahala yang besar tadi, selalu kita berada dalam majlis ilmu, ya. Sama ada bersemuka ataupun tak bersemuka, tapi nama dia halaqah ilmu, insya-Allah, ya. Jadi seterusnya lagi saya terangkan bahawa supaya kita ni berminat, suka, ya, cinta untuk menimba ilmu. Daripada Umamah, daripada Nabi SAW bersabda, Umamah sahabatnya, bahawasanya Allah Ta'ala dan malaikat dan ahli langit itu para malaikat lah, dan bumi, ahli bumi ni, ya, manusia, dan ikan-ikan di laut menselawat mereka itu, yakni minta ampun mereka itu atas orang yang mengajar akan manusia dengan kebajikan. Di sini kita mengajar dan belajar, dua-dua lah, ya. Orang yang mengajar dan belajar, orang yang
berada macam ilmu tu dia kata malaikat, ya, para malaikat, ikan-ikan di laut, segala apa yang ada di bumi semua menselawat, mendoakan pada orang yang menuntut ilmu dan juga orang yang mengajar ilmu. Macam mana doanya? Ya Allah, ya kata, ampunkanlah dosa si fulan, disebut nama kita, karena dia ingin menuntut ilmu ataupun karena dia menyampaikan ilmu, ya. Bersyukurlah kita kepada Allah kalau kita didoakan oleh makhluk-makhluk Allah tersebut, ya. Allah pun sekali, ya, mendoakan kita, para malaikat dan juga ahli bumi, termasuk dia kata ikan di laut, semut-semut yang berada dalam sarang dia tu. Kalau kita nak pergi cari semut dalam sarang, sekok-sekok kita memang tak jumpa. Memang banyak semut-semut tu semuanya mendoakan. Hingga kan dia kata kita pijak batu-batu. Kalau kita pergi masjid, kita nak pergi surau kan, ke majlis ilmu tadi, kita pijak batu-batu, tanah dan sebagainya tadi, semuanya mendoakan terhadap orang yang suka menuntut ilmu dan juga orang yang mengajar ilmu. Alhamdulillah, teruskanlah menuntut ilmu. Kita berazam pada diri kita, ya Allah, mudah-mudahanlah aku ni selagi ada hayat nak nuntut ilmu hinggalah akhir hayat kita, sampai tak nampak muka dah dalam majlis ilmu. Orang tanya mana pergilah makcik tu, tak ada dah. Rupa-rupanya dia dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dah kembali kepada Allah. Sebab tu dia tak datang dah majlis ilmu. Sebab tu dia tak ikuti dah majlis ilmu. Maksud dia dah mati, maka habislah. Dia tak dapat dah nuntut ilmu. Habislah, dah mati tu kan. Jadi selagi hidup, niat kita nak tuntut ilmu selagi mana yang boleh, ya. Ikut, ya, pengajian-pengajian yang diadakan di masjid, di surau, secara Google Meet dan macam-macam lah. Hari ni kalau kita nak ikut Google Meet pun macam-macam. Guru mengajar, ya. Janji mau, malam pun ada, siang pun ada, pagi subuh-subuh pun ada. Masya Allah, bagi mau je, ya. Atas diri kita lah, larat tak larat, mau tak mau, kita lah, ya. Kita doa pada Allah, mudah-mudahan faham ilmu, ya. Okey, ada lagi hadis Nabi saya sampaikan lagi supaya kita ni maksud cenderung suka untuk menuntut ilmu, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah wa man akrama Allah fa ma'wahul jannah. Apa Nabi kata? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan lagi, barang siapa memuliakan orang alim, ada tok-tok guru mai tempat kita, ya, kita muliakan, kita pergi ramai-ramai, ya, kita dengar ilmu dia, ya, maka sesungguhnya memuliakan ia akan aku. Nabi kata siapa yang muliakan orang alim, dia seperti muliakan Nabi, ya. Dan barang siapa memuliakan ia akan aku, siapa yang memuliakan Nabi, maka sesungguhnya muliakan ia Allah Ta'ala. Siapa memuliakan Nabi, Allah Ta'ala muliakan dia. Dan barang siapa memuliakan Allah Ta'ala, maka tempatnya di syurga. Alhamdulillah, ya. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sidang jamaah yang dihormati Allah, yang sidang jamaah yang dikasihi Allah, ya. Kita jadikan diri kita ni suka berada bersama orang alim, ya. Orang alim, orang berilmu. Kita suka bersama orang alim kita seperti kita memuliakan Nabi. Kita muliakan orang alim seperti kita muliakan Nabi, ya. Siapa yang muliakan Nabi, maka Allah akan muliakan dia. Dan siapa dimuliakan Allah, maka tempatnya dalam syurga. Allah bagi syurga, Allah Akbar. Dan senang nak masuk syurga, ya. Kena bersusah payah. Jadi kita sanggup bersusah payah hidup di dunia ni untuk mendengar ilmu, memahami ilmu, ya. Ya. Okey. Seterusnya lagi saya masukkan lagi, iaitu hak orang mengajar atas orang belajar itu 6 perkara. Hak orang mengajar tu hak tok guru. Atas orang belajar, atas murid. Hak tok guru atas murid tu 6 perkara. Kita nak faham tu.
Kita belajar kadang-kadang orang suka menuntut ilmu, tapi kadang adab menuntut ilmu dia tak tahu. Ya. Hak-hak untuk guru ya dia tak tahu. Jadi ada hak-hak untuk guru tu ya. Pertamanya dia kata hak orang mengajar atas orang belajar itu 6 perkara. Pertamanya, jangan diseru gurunya dengan nama. Dia suruh jangan panggil tu guru kita tu dengan nama ya. Panggil nama saja. Untuk guru tu main mengajar pakai jubah, pakai serban hebat ya. Guru ni kita tengok penggerun ya. Yang masuk banyak ilmu kadang-kadang kita tengok dengan bertongkat dia datang, dengan berjubah, dengan berserban, dengan kita tengok penggerun lah. Seorang yang berilmu ni, orang yang alim ni, Allah ya, hebat ya. Jadi dia kata jangan diseru guru tersebut dengan nama, jangan panggil nama dia. Siapa yang mengajar kita tu sebut nama tu guru ya, tak sebut tuan guru apa ke, ustaz apa ke. Kena letaklah ustaz apa ke, tuan guru apa ke. Jangan sebut nama dia saja. Nama dia saja tu maksudnya kita seperti tak beradab. Mak ayah kita pun kita tak boleh panggil nama kan. Dalam hadis Nabi juga tu dia kata mak ayah jangan panggil nama. Ayah yang nama Ahmad panggil Pak Mat tak boleh. Itu tak boleh ya. Kita kena panggil ayah, mak, tok guru kena panggil tuan guru ataupun ustaz mana kita panggil macam tu ya. Kalau tidak nama dia tak beradab. Bila tak beradab dengan tok guru, sebab itulah ilmu payah nak masuk. Belajar tak dapat. Ya, belajar tambah belajar Quran. Orang dah baca berapa kali dah, tok guru dah baca berapa kali dah, kita masih tak boleh nak ikut lagi. Sebab apa? Ada masalah. Antaranya tadi kita tak beradab dengan guru tadi. Adab untuk ilmu tu ya. Okey, yang keduanya pula dia kata jangan duduk berlaga lutut dengan tok guru. Jangan duduk berlaga lutut. Duduk sampai berlaga lutut ya. Sebab tu bila tok guru kita khaskan, tok guru duduk kalau mengajar di masjid lah atau surau, guru duduk atas kursi. Ada meja dah. Murid duduk bawah. Labuhkan punggung duduk atas lantai. Atasnya lah hamparan tadi ni, kapet ke apa tadi. Tu maksudnya martabatnya lah. Kita hormat guru tadi, bagi dia duduk tinggi, kita duduk rendah. Jadi maksudnya tu adab kita ya. Jangan duduk berlaga lutut dengan tok guru kita. Maksud tak hormat lah. Sampai kita duduk berlaga lutut untuk guru tu maksud tak hormat dia ya. Kita buat dia macam kawan biasa ya, tak boleh ya. Yang ketiganya, jangan duduk pada tempatnya. Jangan duduk tempat tok guru tu. Atas kerusi tu jangan duduk. Kerusi yang tok guru duduk tu kita jangan duduk. Ilmu susah nak masuk, susah nak dapat. Bebal, orang kata bebal dalam mendapat ilmu, dalam menuntut ilmu. Tapi kalau hari ini di sekolah-sekolah lah, pelajar-pelajar kita, kerusi tok guru tu lah yang mereka suka duduk. Bila contohnya guru belum masuk kelas lagi, guru belum sampai lagi, anak murid duduk atas kerusi tok guru dah. Tu kena larang. Menaknya adabnya murid tak boleh duduk atas kerusi guru. Sebab dia punya maksudnya adab dia. Makam guru tadi. Bila dia duduk atas kerusi guru tadi, berarti guru tadi sampai ke ilmu dia susah nak faham. Susah nak masuk dalam hati dia tadi. Ya. Sebab apa? Sebab dia dah tak beradab tadi. Ya. Sebab dia duduk atas kerusi guru tadi, maksud makam dia menyamakan dia murid dengan guru. Berarti makam murid ni bawah pada tu guru. Bukannya sama dengan guru ya. Allahu Akbar ya. Kadang-kadang pelajar-pelajar sekolah selalulah macam tu ya. Mereka bila guru tak ada, duduk atas kerusi guru. Jadi guru masuk kan baru bangun. Jadi tak boleh duduk. Kena pantang tu ya. Okey. Keempatnya lagi, hak orang mengajar atas orang belajar. 6 perkara tu. Yang keempatnya, jangan tertawa-tawa di hadapan guru. Tak boleh gelak. Gelak-gelak, sembang-sembang, tak boleh. Ada juga orang ajar untuk ilmu.
tapi pergi pengajian bersembang. Tok Guru nyampaikan ilmu dia tak faham. Orang pun baca doa habis balik, dia pun balik, tapi tak faham apa. Rugilah. Time menuntut ilmu jangan bersembang. Saya pernah pergi satu masjid yang daerah Selangor mana. Dia memang tulis dah dekat dinding tu. Jangan bercakap ketika guru menyampaikan ilmu, tapi cakap. Kita cuit kawan, kita bersembang. Masa tu lah nak cerita apa lah. Guru tengah nyampai ilmu, maka ilmu yang disampaikan tadi kita tak faham, kita tak dengar, kita tak dapat. Rugilah kita, ya. Jadi kita jangan tertawa-tawa atas sembang-sembang di hadapan guru. Guru kecil hati lah. Contohnya kalau kita sembang-sembang depan dia, apa ni aku. Contohnya dia senang bercakap, kita pun bercakap juga. Itu gelak-gelak pula. Ya, jadi sebenarnya kena jaga adab tu, ya. Tapi akhir zaman ni kadang-kadang ramai dah orang tak ikut adab. Sebab itulah kadang-kadang belajar ilmu duk tak faham macam tu juga. Perangai pun tak berubah macam tu juga. Itu yang kita bimbang, ya. Lagi seterusnya, yang kelimanya, jangan berjalan-jalan di hadapan guru. Guru tengah mengajar ni, dia lalu pi lalu mai, lintah pi lintah mai. Itu dia. Ada juga saya pernah mengajar di satu tempat pengajian. Orang tu ibu muda-muda ni bawa anak kecil, ya, bawa anak kecil. Anak dia duk lari depan tok guru, lari pi lari mai. Mak dia pula duk kejar depan tok guru, Allahu akbar. Macam-macam, ya. Dan anak dia mai curi pen tok guru pula dah. Tarik kitab tok guru. Haru dia. Ya. Kalau kita bawa anak kecil, kita kena pandai kawal. Bukan tak boleh bawa, boleh, tapi kawal lah. So duduk tepi kita, bawa makanan dia ke, bawa mainan dia ke apa, duduk tepi kita, duduk elok-elok. Ni anak dia anak dia tadi lari depan tu guru, lari pi mai, ganggu dalam pengajian tu. Satu, ganggu. Kedua, anak pergi tarik kitab tu guru pula. Anak pergi curi ambil pen tu guru pula. Haru biru jadi dah. Lama orang dah tak bagi tumpuan dah tok guru tadi mengajar. Tu tengok budak tu seorang tadi. Tu ya. Tu adab dia. Jangan berjalan-jalan di hadapan guru. Jalan pun kok pusing kok jauh kok belakang. Ya, pusing ke depan, ya. Pusing depan tok guru, itu tak beradab namanya, ya. Seterusnya lagi, yang keenamnya, jangan mengangkat suara atas suara gurunya. Jangan tinggikan suara daripada suara guru. Menjerit ke, panggil guru dengan suara yang kuat sangat ke, menegur guru dengan suara yang kuat ke, tak boleh, itu tak beradab, ya. Walaupun tok guru zaman sekarang ni kadang muda-muda lagi. Kita yang datang pengajian ni kadang-kadang dah usia emas lah, maksudnya warga emas. Dah 50 ke atas, 60 ke atas. Guru yang mengajar kita tu 30-an muda. Walaupun dia muda, tapi kita kena maksudnya hormat dia sebagai seorang guru, makam dia sebagai seorang guru. Kita tak boleh nak komplain apa-apa cara suara yang lantang. Sampai yang maksud ibarat seperti tak beradab dengan guru tadi. Ya. Hari ini kadang-kadang dari segi adab dengan guru tu memang kadang-kadang ya, ramai orang tak berapa faham. Jadi kita yang faham ilmu ni, kita yang belajar ni, kita kena sampaikan kepada yang tak tahu tadi, supaya mereka lebih beradab dengan tok guru, ya. Bukan ada suruh hormat macam mana, supaya ilmu tadi dapat kita terima, dapat masuk dalam hati kita tadi, ya. Ilmu tu dia kata pelita bagi hati, pelita tu menerangkan hati. Tapi kalau ilmu yang kita dapat tadi tak masuk dalam hati kita, tak ada apa lah. Pergi majlis ilmu, rajin, bagus, tapi adab dengan guru tak ada, habislah. Kita kena beradab dengan guru, ya, dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan, ya. Itu adalah pesanan dalam kitab Jauhar Mauhub wa min Bihatil Qulub, ya. Jadi untuk hari ini maksudnya kita sama-samalah dapat ambil maksudnya pengajaran di mana dalam hidup kita ni kita boleh buat, iaitu yang kedua tadi. Yang pertama iaitu jadi orang alim.
mungkin jadi orang alim tu tak nampak jalan lah kita ni, ya. Kita ambil yang kedua itu, iaitu suka untuk menuntut ilmu, ya. Jadi selagi ada pengajian-pengajian yang boleh kita ikuti, maka kita ikutilah dengan sebaik-baiknya. Selagi badan kita sihat, selagi diberi lapang masa, ya. InsyaAllah kita berdoa pada Allah. Kadang-kadang kita nak pergi pengajian, kita tengok tunggu keluar kitab tebal. Baru-baru ni saya belajar kitab, ya, kitab faraid. Bagus belajar ilmu faraid. Jarang guru mengajar kitab faraid. Kena tahu. Ada orang kata tak payahlah belajar ilmu faraid, aku tak ada harta apa sangat pun. Tapi itu adalah ilmu. Ilmu tak ada harta pun tak apa. Ilmu sebagai kita dapat tahu, ya, dapat tahu. Jadi kita tahu lah. Oh, ilmu bahasa pusaka sekian-sekian macam kita tahu. Dia bila sebut ilmu faraid tak tahu. Rugilah kita, ya. Sedangkan cabang-cabang ilmu tu banyak. Takkan kita nak ambil satu dua, ya, yang kita nak faham, hak lain semua tak mau, ya. Jadi untuk ilmu antaranya lagi ilmu belajar Al-Quran tu, ya. Ilmu belajar Al-Quran tu memanglah kita kena selalu maksud mempelajari, membaiki bacaan kita, ya, supaya menjadi lebih sempurna, lebih elok dan sebagainya. Sebab belajar Al-Quran ni Allahu Akbar. Faham, ya? Guru yang mengajar pun kena sabar, orang yang belajar pun kena banyak sabar. Sebab kadang sebut sekali tak betul lagi makhraj huruf, ya, ya. Allahu Akbar, ya. Sebutan-sebutan kita baca sendiri mungkin kita rasa okey, tapi bila dibaca depan tok guru, bacaan kita masih lagi ada salah, ada lagi kesilapan dalam menyebut huruf, ya. Allahu Akbar. Jadi saya sarankan di sini kita kenalah maksudnya berjanji pada diri kita, ya Allah Tuhanku, panjangkanlah umur aku, sihatkanlah tubuh badanku, lapangkanlah masaku untuk aku ingin belajar dan terus belajar ilmu supaya aku faham. Bila aku faham, hilanglah kejahilan dalam diri aku. Sebab kejahilan tu bersarang dalam diri kita bila kita tak faham. Banyak ilmu kita tak faham, ya. Antaranya ilmu tauhid. Ilmu tauhid tu daripada sifat 20 wujud, qidam, baqa, Allahu Akbar. Hak tu banyak kita tak faham lagi, ya. Sebab tu kadang-kadang kita boleh dia kata bila tak faham ilmu tauhid, itu menyebabkan kita jadi sombong, kita jadi riak, kita jadi bangga diri, kita jadi maksudnya belagak dan sebagainya. Sebab kita tak faham ilmu tauhid. Tapi kalau kita faham ilmu tauhid, eloklah kita, eloklah rendah diri kita pada Allah, ya. Sebab apa? Kita merasakan apa yang kita ada ni milik kita semuanya. Sebenarnya bukan milik kita. Semuanya adalah pinjaman belaka. Kita ada harta, bukan kita punya, pinjaman daripada Allah Ta'ala. Ada maksudnya sawit, ladang sawit apa berekar-ekar, itu pinjaman daripada Allah. Allah bagi pinjam sementara sebelum mati. Allah bagi ada rumah besar, tu pinjaman, ya. Pinjaman belaka, ya. Jadi kita ada apa lagi? Kita ada wang ringgit banyak, tu pun pinjaman. Kita ada apa lagi? Emas banyak, tu pun pinjaman daripada Allah. Allah Ta'ala dipinjam ya sebelum kita mati. Bila kita mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis. Semuanya menjadi milik orang lain, milik waris. Ya. Jadi sebab itulah kena faham ilmu tauhid dengan sedalam-dalamnya bahawa aku ni semuanya meminjam hak Allah. Ada pendengaran pun, pendengaran ni dipinjam daripada Allah. Sampai masanya Allah Ta'ala ambil balik pendengaran kita, orang cakap apa semua tak dengar. Ya. Tengok pinjaman. Kita ni muda-muda macam tu telinga-dengar lagi. Mai sampai usia-usia dah warga mah ni, telinga pun makin tak dengar dah. Allah Ta'ala ambil balik, ya, apa yang dia bagi pinjam tadi.
Jadi bila dia bagi pinjam, guna dengan sebaik-baiknya pendengaran kita. Suka dengar majlis ilmu, alhamdulillah. Suka dengar bacaan Quran, bagus. Ya. Suka dengar zikir-zikir yang menaikkan syiar Islam, bagus. Ya. Tu telinga, baru telinga. Allah Ta'ala bagi mata pula. Mata pun pinjaman daripada Allah Ta'ala. Boleh nampak. Ya. Sampai masa ketikanya mata kita jadi kelabu, tak nampak. Semua yang ditarik balik oleh Allah Ta'ala nikmat-nikmat tersebut. Ya. Jadi itu baru mata. Mulut pula boleh bercakap, alhamdulillah. Sampai satu ketika bila usia kita dah uzur, cakap pun dah jadi telo, cakap pun dah jadi gagap. Allah Ta'ala tarik balik dah nikmat tu. Ya. Jadi sebab itulah kita sebaik-baiknya kenal diri kita, siapa kita di sisi Allah. Kita ni adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya. Allah bagi semua ni sebagai pinjaman. Yang berkuasa, yang maksudnya mencipta tu adalah Allah SWT. Disebut Al-Khaliq, Al-Khaliq pencipta kita. Dia ni lah yang maksudnya berkuasa sepenuhnya secara mutlak. Ya, Allah lah yang maha berkuasa, maha kaya, maha segala-gala. Ya, kita ni tak ada apa. Jangan sombong, jangan rasa bangga diri, sebab kita ni semuanya diberi oleh Allah Ta'ala segala pinjaman-pinjaman tadi sementara kita masih hidup. Bila dah mati ada lah. Ya, sebab tu jangan sombong. Kalau orang yang sombong, bangga diri, riak apa semua tu, kerana dia belum kenal siapa diri dia. Tak kenal diri kita, maka tak kenal lah Allah. Kenal diri kita ni, barulah kenal Allah. Aku ni dicipta Allah. Aku ni lemah. Aku ni tak sempurna. Malah manusia tu tak sempurna. Aku ni mudah lupa. Semuanya bila kita kenal macam tu, maka kita akan tak bangga diri lagi. Ya, kita tak bersifat sombong. Ya, kita tawaduk, merendah diri. Ya. Dan kita banyak memohon pada Allah. Sebab apa? Allah lah yang memberi segalanya. Sampai kita nak bercakap macam ni pun, kita perlu mohon pertolongan pada Allah. Allah bagilah aku, mudahkanlah aku segala urusanku. Minta pada Allah. Ya, kita hari-hari disuruh supaya banyak minta pada Allah. Ya, kerana Allah suka kepada orang yang meminta-minta. Berbanding dengan manusia. Manusia tak suka orang minta-minta, tapi Allah suka. Ya. Jadi kita kena banyak meminta pada Allah. Kita kena tambahkan ilmu dalam kehidupan kita dari sehari ke sehari. Ya. Banyak lagi ni ilmu yang kita belum belajar. Ya. Kalau ikut kitab tu tengok senarai kitab-kitab. Allahu Akbar. Kitab ni aku belum belajar lagi. Kitab ni aku belum belajar lagi. Banyak tak belajar lagi. Yang belajar ni pun baru berapa muka surat, baru berapa bab, sikit ya baru. Ya. Sebab itulah bila dah ada ilmu, kita kena ajar orang lain. Ataupun ada ilmu, jangan sombong. Ya. Jangan kita kata aku ni tergolong dalam golongan orang suka minta ilmu, tak mau berkawan langsung dengan orang yang tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu tu kita ajak je. Orang tak suka pada ilmu tu kita ajak je. Jomlah kita pergi mengaji, kita ajak je. Kita doa pada Allah, minta Allah Ta'ala bagi hidayah, petunjuk pada dia supaya dia suka ataupun mau ikut dalam menuntut ilmu. Kalau tak mau untuk ilmu itu tadi seperti lalat atas muka binatang tadi. Tak ada faedah apa. Lalat duduk atas muka lembu, atas muka binatang tadi dia tak ada faedah, mengganggu dia lagi. Bayangkanlah kalau lembu dia tengah makan rumput, tiba-tiba lalat hinggap atas muka lembu tersebut. Dia lalat tu pun bertepih-tepih macam ni, tak suka. Ya? Orang yang tak menuntut ilmu seperti lalat atas muka binatang, tak ada faedah, tak ada kebajikan dalam hidup dia. Masya-Allah, ya. Betapa nampak tu orang menuntut ilmu ni sangat-sangat Allah Ta'ala suka, ya, mendapat ganjaran-ganjaran lagi, ya. Allah Ta'ala akan bagi balasan lagi, iaitu balasan syurga, mudah-mudahan, ya. Tapi satulah niat kita dalam menuntut ilmu ni, kena betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, kerana Allah. Kita betulkan niat kita. Aku untuk ilmu ni, ya Allah, untuk menghilangkan kejahilan dalam diri aku. Kejahilan tu apa yang aku tak tahu, ya. Jadi sama-sama lah kita. Contohnya kalau macam hari ni, saya pun
Bukan mengajar perempuan dan tuan-tuan adik-adik sekalian saja, termasuk diri saya sendiri. Ya. Dengan ilmu ni lah menjadikan kita ni, maksudnya hati menjadi terang. Ya, mudah-mudahan kan. Okey. Habis bab ni, ini kita itu muka surat 87 lah. Dia suraian dia tak panjang pun ya. Sekali kita akan baca doa. Ini 21/9. Ya. Nombor 1. Dalam hadis ni dia kata jadikanlah dirimu orang alim. Okey, saya ulang sekali lagi. Ambil dia punya nombor tu. Ya. 6 hak. Okey, 6 hak guru atas muridnya tu. Pertama, jangan diseru gurunya dengan nama. Jangan panggil nama. Contoh Kak Zainon tu, guru saya panggil Non. Tak boleh. Contoh macam tu lah. Ya? Dia suruh hormat lah. Panggil lah apa. Contoh Kak Guru nak mengajar tuan guru kita ke Al-Fadil ke. Macam tu lah. Ataupun ustaz ke ustazah ke, macam tu lah. Jangan panggil nama. Okey, nombor 1. Jangan diseru gurunya dengan nama. Kedua, jangan duduk berlaga lutut dengan tok guru. Duduk sama taraf. Tu sebab tok guru dia berbuah atas kerusi. Ada meja khas. Murid duduk bawah kan. Tu adab lah tu. Yang ketiga, jangan duduk pada tempatnya atau kursi. Jangan sekali-kali duduk kursi tok guru. Ilmu tadi yang kita susah nak masuk bila kita belajar. Keempat, jangan tertawa-tawa atau sembang-sembang di hadapan guru. Tok guru ngajak kita pun bercakap, lepas tu gelak pula. Tak boleh. Kelima, jangan berjalan-jalan di hadapan guru, melintas-lintas. Guru mengajar tu lalu-lalang, lintas-lintas. Tu tak beradab juga. Yang keenamnya, jangan mengangkat suara atas suara gurunya. Jangan cakap kuat-kuat depan guru ataupun tengking-tengking, tempik-tempik depan guru. Kadang guru tu biasa silap muka surat kan. Jangkah untuk guru pula. Muka surat lain lah Ustaz. Tak boleh. Cakap elok-elok lah. Sebab adab kan. Itu 6 perkara tadi ya. Yang perlu kita faham. Okey. Untuk yang terakhirnya, kita akan baca doa lah, mudah-mudahan ya. InsyaAllah kita akan baca doa. Tolong aminkan doa saya ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al dinana dinan nabi sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashi'in, wa qiyamana qiyamal khaifin, wa ruku'ana ruku'al mutawarri'in, wa sujudana sujudal mutadarri'in, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa zunubana zunubal mustaghfirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semua. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya. Jumpa lagi baik esok. Esok hari 40 pula. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Okey, jumpa.